Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video yang terkini. Pada kali ini saya nak menyambung perbincangan kita pada sebelum ni berkaitan dengan rangka tugasan yang berbentuk teks ataupun dia boleh juga digunakan untuk membina teks ucapan. Okey, pada sebelum ni saya ada kongsikan bagaimana nak membina tajuk dan juga membina pengenalan dan seterusnya mengambil fakta daripada sumber kita. Okey, sebelum ni saya ada menunjukkan cara untuk menulis intro dan intro berkenaan telah disiapkan lah. Okey, pada kali ini tajuk lain. Tajuknya adalah keluarga bahagia mampu atasi kes buli. Kalau tengok di sini saya dah bina intro ringkas di mana di sini dalam intro saya ada berkaitan dengan sentuh mengenai keluarga bahagia, ada di sini ada keluarga bahagia dan mampu atasi kes buli. Kita cuba tengok di sini, mengatasi kejadian buli. Okey, ayatnya ada beza sikit tapi maksudnya sama mampu atasi kes buli, tapi di sini mengatasi kejadian buli, sama je. Okey, kita tinggalkan ni dulu. Nanti kita akan kembali semula baiki intro ni. Lagi segi fakta tadi yang dah saya jelaskan. Kalau dilihat di sini teks asal, hubungan yang kukuh antara anak dan ibu bapa akan membentuk kepribadian yang baik sekaligus mengelak anak terjebak dengan pelbagai kesalahan tingkah laku. Anak yang mendapat kasih sayang dan perhatian ibu bapa akan mempunyai kepribadian lebih baik. Buat sini, kepribadian yang lebih baik. So, saya ringkaskan fakta yang ada di atas ni dengan ayat uraiannya. Kepribadian seseorang anak berkait rapat dengan perhatian ibu bapa terhadapnya, juga kasih sayang yang diterimanya. Ini saya ringkaskan daripada ayat yang panjang ni, yang saya highlightkan ni, dengan yang bawah ni. Saya boldkan yang ni. So, ni ayat saya lah. So, saya mengambil fakta tapi saya tidak mengambil keseluruhan ayatnya tu. Isinya saya ambil ataupun faktanya saya ambil. Yang kedua kat sini, ibu bapa perlu berusaha memperdalamkan kemahiran keibubapaan masing-masing supaya didikan mereka sejajar dengan perkembangan zaman dan keperluan anak era ini. So, saya lihat di sini tahap ilmu ibu bapa tu sendiri. Ilmu yang ada pada ibu bapa, ilmu yang berkaitan keibubapaan. Yang ketiga, ibu bapa perlu memainkan peranan terpenting dalam usaha membentuk generasi muda yang berwawasan supaya tidak menyerahkan tugas mendidik anak kepada sekolah saja. Maksudnya serahkan kepada guru lah di sekolah. So kat sini saya susun ayat saya sendiri. Ibu bapa harus elakkan sikap menyerahkan tanggungjawab mendidik anak-anak mereka kepada guru. Ini beza harus elakkan. Jadi kita boleh gunakan ayat yang sesuai. Faktanya ada tapi ayat sesuai. Okey, step yang seterusnya ni saya akan delete teks asal. Saya akan delete Okey, ini fakta saya tinggalkan. Okey, saya tinggalkan faktanya. Ini kekalkan fakta yang saya buat tadi saya kekalkan. Okey, sekarang ni kita menulis berdasarkan fakta kita tadi. Okey, kalau yang penting di sini saya akan normalkan lah. Saya tak boleh boldkan saya normalkan je lah.
Nomorkan. Okey. Nomorkan dan di atas ni pun saya nomorkan. Okey, dah nombor Okey, yang dipenggan ni intro, yang ini adalah 3 fakta je lah. Ada fakta lain lagi mungkin kalau sempat kita boleh bincang lah. Sebab kalau saya menunjukkan ataupun mengajar seperti ini, lepas tu bercakap, lepas tu menulis, saya rasa makan masa lah. Kalau saya fokus kepada menulis, saya rasa mungkin lah saya akan cepat sikit buat kan. So sekarang ni kita depankan je. Ini satu fakta. Okey. Okey, satu. Ini fakta kedua. Kalau saya menulis, saya buat macam ni. Okey, fakta yang ketiga. Kalau ikutkan sepatutnya ada 5 kan. Nantilah saya dah nampak ada benda yang boleh ditambah lagi. Mungkin faktanya berbeza sikit daripada fakta yang ada. Sebab kita kena ingat jangan terlalu mengejar fakta sampai ada yang dapat 8, 10 ada yang cuba dapatkan 20 fakta. Tapi faktanya tu mungkin berpusing di situ je. Boleh dikaitkan, boleh direngkaskan lagi. Kita kena ingat tanpa pembaca, tanpa pendengar, tulisan ataupun teks yang kita hasilkan tidak bermakna. Okey, di sini intro kekal. Okey, fakta yang pertama, kepribadian seseorang anak berkait rapat dengan perhatian ibu bapa terhadapnya. Okey, kita boleh titik kat sini. Perhatian terhadapnya. Perhatian yang diberikan itu juga berkait rapat dengan kasih sayang yang diterima, yang diharapkan, yang sering diharapkan setiap sedang membesar. Betul Okey. Ini pentingnya kepribadian seorang anak berkait rapat dengan perhatian ibu bapa. Seterusnya, perhatian yang diberikan itu juga berkait rapat dengan kasih sayang yang sering diharapkan setiap anak yang sering membesar. Yang membesar untuk anak yang sedang membesar. Okey. Saya dah mula buat ayat di situ Okey, tahap ilmu ibu bapa. Ilmu adalah pelita kehidupan seseorang untuk memudahkan perjalanan kehidupan yang dilalui dengan lebih mudah dan memudahkan perjalanan kehidupan seseorang kehidupan seseorang untuk perjalanan kehidupan. Saya ingat ayatnya agak ilmu adalah pelita kehidupan yang memberi cahaya perjalanan. Okey, kalau bab-bab bermain dengan bahasa ni, sebaiknya kita kena ada kaedah penulisan lah. Ilmu adalah pelita kehidupan. Sebab saya nampak di sini perlu terus menggunakan bahasa sedikit lah, bermain sedikit dengan bahasa. Tahap ilmu keibubapaan. Ilmu adalah pelita kehidupan yang memberi cahaya perjalanan seseorang untuk memudahkannya mengenal erti kehidupan.
saya dah mula masuk sedikit lah bermain dengan bahasa, kena berhati-hati jangan terlalu banyak bermain dengan bahasa hingga faktanya tenggelam. Orang tak faham apa yang nak diartikan sebab bila bermain dengan bahasa dia sangat mempengaruhi kefahaman seseorang. Okey, ibu bapa harus elakkan sikap menyerahkan tanggungjawab sendiri anak-anak kepada guru. Okey, saya rasa di sini dah boleh gunakan ayat penyambung. Okey, selain itu, ini adalah ayat penyambung. Ibu bapa harus mengelakkan diri, mengelak bersikap. Mengelak bersikap menyerahkan tanggungjawab mendidik anak-anak mereka kepada guru. Masa yang masa yang diperuntukkan ketika berada di sekolah adalah singkat berbanding masa yang masa seseorang anak berada di rumah. Okey, ini ayat ayat faktanya telah saya sambungkan dan inilah antaranya akan saya kembangkan lagi. Di sini saya rasa harus gunakan jasifat lah sebab dia nampak macam tak selaras tu agak di sini pun saya kena jasifat dulu. So ada sedikit gangguan di sini saya cuba jasifat tapi dia tak mahu bergerak keseluruhannya. Tak apalah. Saya rasa yang penting kita fokuskan kepada writing penulisan. Sebab pakai sistem cloud ni kadang-kadang berkaitan dengan talian kalau talian perlahan dia banyak pun akan perlahan Okey, ini adalah satu artikel yang ringkas yang belum diedit lagi, yang saya tulis berdasarkan fakta yang dah dijelaskan sebelum ni pada video yang sebelum ni. So saya nampak di sini kita boleh menambah bagi dia lebih attract So kita jangan lupa bahawa akan kita tulis akan berdasarkan keluarga bahagia mampu atasi kes buli. So kita kena jelas di sini macam mana keluarga bahagia dia berupaya mengatasi kes buli terutama di sekolah. Okey, membentuk keluarga bahagia adalah satu usaha yang harus dilakukan secara bersungguh-sungguh. Saya rasa di sini pun intro boleh diubah sikit. Membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan, setiap orang, setiap insan gunakan bahasa sastra sikit lah. Impian di sini hilang N. Membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan kerana ianya menjanjikan kebahagiaan. Yang seringkali diharapkan. Okey, ada intro itu. Membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan kerana ianya menjanjikan kebahagiaan yang seringkali diharapkan. Okey, saya perlu kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa usaha bersungguh-sungguh
Kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa usaha bersungguh-sungguh. Okay, saya rasa macam ada sedikit membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan kerana ianya menjanjikan kebahagiaan yang seringkali diharapkan. Kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa usaha bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kerana ia adalah antara kaedah. Kebahagiaan itu harus kebahagiaan itu harus dicapai. Kebahagiaan itu harus dicapai. Dan kebahagiaan itu juga, saya rasa macam ni, kita terus kepada kes buli tadi. Kebahagiaan itu juga dikatakan mampu terus kalau kita terlalu banyak bermain dengan bahasa, kita bimbang dia akan tersasar artikel yang kita tulis, tersasar daripada tajuk dan objektif artikel kita tulis. Itu yang kadang-kadang saya tak galakkan student terutamanya menggunakan bahasa bombastik ke, bahasa bermain dengan bahasa bunga bahasa, kerana dia akan boleh tersasarkan kita. Sebab memang agak seronok bermain dengan bahasa, tapi bahasa itu adalah satu retorik yang boleh menyebabkan kita tersasar daripada impian ataupun objektif berdasarkan tajuk, objektif penulisan yang berdasarkan tajuk yang kita harus lakukan, harus menjawab tajuk tu. Okey, membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan kerana ianya menjanjikan kebahagiaan yang seringkali diharapkan. Kebahagiaan itu juga dikatakan mampu mengatasi kejadian buli terutama di sekolah-sekolah. Okey, bagaimana kita nak explainkan sekali, nak uraikan kebahagiaan itu berdasarkan keluarga bahagia tu yang kita nyatakan sebagai satu kebahagiaan rumah tangga boleh mengatasi kes buli di sekolah. Cuba kita tengok di sini. Kepribadian anak berkait rapat dengan perhatian ibu bapa. Okey. Kebahagiaan seseorang anak. Kebahagiaan seorang anak akan kelihatan apabila dirinya terasa disayangi. Kasih sayang yang diberikan itu akan membentuk kepribadian seseorang. Okay. Ni saya dah jawab Kebahagiaan seorang anak akan kelihatan apabila dirinya terasa disayangi. Kasih sayang yang diberikan itu akan membentuk kepribadian seorang, kepribadiannya sama ada ketika bersama rakan-rakan sebaya atau masyarakat sekeliling. Perhatian yang diberikan itu juga sesayang diharapkan besar. Okey, adakah kita perlu di sini? Okey, kebahagiaan seorang anak akan kelihatan apabila dirinya terasa disayangi. Kasih sayang yang diberikan itu akan membentuk kepribadiannya sama ada ketika bersama rakan-rakan sebaya atau masyarakat sekeliling. Okey. Perhatian juga berkait rapat dengan kasih sayang yang sering diharapkan setiap anak yang sedang besar. Okey, saya rasa tak perlu ni. Okey, dah ada ayat dekat situ. Okey, saya rasa kat sini diberikan itu juga akan mempengaruhi
dirinya hingga dirinya dewasa. Saya dah ada fakta di situ. Okay, selain pada itu tahap ilmu keibubapaan. Ilmu keibubapaan ni harus ditambah oleh ibu bapa itu sendiri. Okey, tahap ilmu keibubapaan. Ilmu adalah pelita kehidupan yang memberi cahaya perjalanan seseorang untuk memudahkannya mengenal erti kehidupan. Ilmu yang ada pada ibu bapa adalah ilmu yang ada pada ibu bapa dan diberikan pada anak-anaknya adalah cahaya. Kita boleh bermain dengan bahasa. Kalau kita dalam penulisan, kalau boleh perkataan seperti cahaya ke apa ke, kasih sayang ke apa, kita buat seperti mana yang saya buat ni. Adalah cahaya seseorang, anak itu bahagia dengan bahagia dan hormati ibu bapanya kerana dirinya sudah dibahagiakan dengan kasih sayang dan yang bermanfaat. Bila kita dah ini adalah contoh bila terlalu banyak dah, saya rasa ni pun boleh tambah lagi sebenarnya, tapi saya menggalakkan untuk seseorang pelajar tu namanya boleh menggunakan ayat penyambung ayat penyambung seperti selain itu, dipercayai dan sebagainya lah. Saya rasa saya dah siap kat sini. Selain itu, ibu bapa harus mengelak bersikap menyerahkan tanggungjawab mendidik anak-anak mereka kepada guru. Masa yang diperuntukkan ketika berada di sekolah adalah singkat berbanding masa seorang kanak-kanak berada di rumah. Usulan, ni saya rasa dah boleh penggan yang baru ni. Usulan itu ibu bapa haruslah sikap bertanggungjawab mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Masa anak-anak Okey, saya rasa cukuplah di sini ni saya tak saya rasa cukuplah masa yang ada. Kalau terlalu panjang kan agak sukar untuk kita lebih memahami. Tapi secara ringkasnya saya rasa saya boleh besarkan lagi sikit. Kita boleh baca sekali. Keluarga bahagia mampu atasi kes budi. Bagaimana yang saya katakan tadi, membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan kerana ianya menjanjikan kebahagiaan yang seringkali diharapkan. Okey, kalau ini saya buat artikel kalau masa kamu baca, kamu boleh ikut atonasi suara. Atonasi suara. Kalau you tengok video yang di-sharekan kepada kamu sebelum ni, bagaimana atonasi suara mereka. Atonasi Contohlah saya ambil perenggan saja di sini kita gunakan keluarga bahagia mampu atasi kes buli. Kalau masa kamu baca teks membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan kerana ianya menjanjikan kebahagiaan yang seringkali diharapkan. Kebahagiaan itu juga dikatakan mampu
mengatasi kejadian buli terutama di sekolah-sekolah. So dari segi sebutan, kalau you tengok tadi saya banyak menggunakan ayat yang ringkas seperti membentuk keluarga yang bahagia, membentuk keluarga bahagia. Okey, saya seolah-olah saya telah mengkomakan di sini keluarga bahagia. Okey. Membentuk keluarga bahagia adalah impian setiap insan kerana ianya menjanjikan kebahagiaan yang seringkali diharapkan. Okey, lepas tu sambung lagi. Kebahagiaan itu juga dikatakan mampu mengatasi kejadian buli terutama di sekolah-sekolah. So nampak nada suara kita boleh bermain dengan nada suara. Sebab menariknya kalau seorang komunikator yang baik, dia boleh menulis dengan dia pandai bermain dengan nada suara, dia pandai bermain dengan bahasa, dia mempunyai satu pakej kekuatan yang agak luar biasa. Jadi kita bolehlah latih diri kamu tu supaya apa orang kata, boleh menjadi seorang komunikator yang bagus, boleh menulis dengan bagus. Biasanya seorang yang boleh menulis dengan bagus, dia juga seorang komunikator yang bagus. Dan juga dia banyak benda lah package ni boleh membantu. Bantu kamu untuk lebih bahagia dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar di sebuah universiti dan seterusnya membina ilmu yang boleh membahagiakan kita pada masa-masa akan datang. Sebab bezanya ilmu ni dia boleh membahagiakan sehingga akhir hayat kita. Alright, okay, saya stop sharing kat sini. Okay, stop sharing. Saya terus pergi ke nada ni. Itu sajalah, saya stop recording dan mudah-mudahan kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.